Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya saya ucapkan. Baiklah, kali ini kita akan bercerita tentang apakah kacamata yang sesuai untuk diri kita. Untuk topik kacamata ni saya bahagikan kepada 3 siri. Siri pertama iaitu siri hari ini adalah mengenai technicality kacamata. Siri kedua pula berkenaan dengan do's and don'ts apabila memilih kacamata. Dan siri yang terakhir adalah mengenai apakah kacamata yang available di luar sana. Okey, jom kita start dengan siri pertama. Sebelum ni ramai dah tanya pada saya sebenarnya, macam manakah nak pilih kacamata yang sesuai untuk diri sendiri. Bukan saya tak mahu cerita macam mana nak pilih kacamata, sebab saya merasakan bahawa orang yang lebih arif bercakap tentang kacamata ni adalah di kalangan optometris sendirilah. Keduanya adalah kerana saya fikirkan bahawa sekarang ramai memilih untuk pakai contact lens berbanding kacamata. Sekarang ni pun contact lens banyak yang murah, banyak yang macam-macam warna dah yang ada dekat luar sana yang boleh anda semua pilih. Tapi mungkinlah ada di kalangan kita masih lagi memilih kacamata untuk dipakai. Tapi tak mengapa, saya kongsi apa yang saya boleh kongsikan, sebab saya sendiri pun pilih kacamata untuk diri saya sendiri. Okey, baiklah, terdapat 3 bahagian dalam kacamata tu sendiri yang perlu kita tahu, iaitu bahagian pertama yang dipanggil bridge ataupun jambatan, bahagian kedua adalah kanta atau lens, dan ketiganya adalah bahagian arm atau temple ataupun lengan kacamata tu sendiri. Okey, ketiga-tiga bahagian ni dia ada measurement dia, ada ukurannya. Yang selalunya ukuran tu boleh didapati di tepi bahagian arm ataupun lengan kacamata tu. Ada 3 ukuran. Yang paling kiri merupakan ukuran kanta, yang tengah pula merupakan ukuran bridge, dan yang terakhir yang paling besar ukurannya itu adalah ukuran bagi temple ataupun lengan. Jadi kat situ kena tahulah kalau kita pergi kedai spek mata dan kita lihat ada ukuran-ukuran tersebut. Dan sebenarnya ukuran-ukuran ini kalau kita perhatikan selalunya dia tidak jauh larilah dengan apa yang sesuai untuk diri kita sendiri. Sekarang ni saya tunjukkan macam mana kita nak ukur, macam mana kita nak cari ukuran untuk diri kita sendiri. Pertama sekali kita cari dulu ukuran bagi kanta kita. Apa yang perlu kita buat adalah kita ambil pebaris dan kita lekatkan ataupun kita ukur bahagian lebar kacamata kita, sama ada kiri kanan atau kanan kiri. Maksudnya yang mana kita nak spek mata kita tu bila kita pakai paling hujung sekali dekat mana. Kita ukur selebar manakah kacamata yang kita mahukan. Perlu hati-hati bagi mereka yang pakai tudung. Kiranya anda ingin memakai kacamata, perlu pastikan lebar tudung kita tu macam mana. Sebab kadang-kadang bila kita pakai tudung, lebar tudung kita lebih kecil daripada lebar wajah kita yang sebenar. Jadi kita perlu decide lah lebar yang bagaimana sesuai untuk kita ambil sekiranya kita pakai tudung. Dan kalau kita buka tudung pula, lebar yang macam mana pula sesuai. Sebab itulah kadang-kadang setengah kita bila pakai spek mata yang terlalu lebar, tudung tu akan terkepak ke kiri. Ada setengah orang dia pakai spek mata di luar tudung langsung. Sebab kalau pakai dalam tudung memang dah tak muat lah, tudung tu akan nampak kembang. Jadi perlu pastikan bahawa lebar tu just nice fit kita punya lebar tudung. Okey, so kita ukur ukuran tersebut dan kita ambil ukuran tersebut. Letak dulu ukuran tersebut di tepi. Seterusnya adalah kita nak cari ukuran bagi bridge ataupun jambatan di tengah-tengah hidung ni lah. Bila kita sebut tentang bridge ni, dia terdapat range ukuran yang mana sesuai untuk diri kita. Selalunya range yang diberi untuk bridge ni adalah antara 14mm hingga 24mm. Besar dia punya range tersebut. Dan bagi mereka yang mempunyai jarak mata yang jauh, range bridge selalunya antara 18mm ke atas. Manakala jarak antara mata tu agak-agak dekat, range bridge yang sesuai adalah antara 14 hingga 18mm. Seterusnya kita kena tengok kedudukan bridge tersebut. Ada setengah kacamata kedudukan bridge-nya sama paras dengan anak mata. Ada setengah bridge kedudukannya sama paras dengan kening. Jadi yang mana satu sesuai dengan diri kita. Kat sini kita perlu tengok kedudukan hidung kita lah. Kalau hidung kita sama paras dengan anak mata, seeloknya kita pilih bridge yang sama paras dengan anak mata. Sekiranya hidung kita agak tinggi, kita boleh pilih bridge yang sama paras dengan kening. Jadi kita tengok hidung kita tinggi mana. Jadi tak semua orang sesuai pakai bridge yang tinggi. Kena tengok ketinggian hidung masing-masing. Selalunya bagi orang Asia,
kedudukan hidung kita sama ada paras anak mata ataupun kurang. Saya berikan link rujukan untuk anda sekiranya anda ingin tahu atau membaca lebih tentang bagaimana kita nak tentukan bridge. Boleh klik dekat link, nanti saya letak dekat description kat bawah. Seterusnya, selepas kita dah tahu ukuran bridge kita, katakan ukuran bridge kita adalah 14mm. Jadi ukuran lebar spek mata yang kita ukur tadi dalam 130mm, kita tolak dulu dengan ukuran bridge iaitu 14mm. Jadi 130 tolak 14mm. Setelah dapat ukuran tersebut, kita tolak lagi another 6mm. Ini mungkin ralat lah, menjadikan ukuran kita sekarang adalah 110mm. Bila kita dah dapat 110mm, kita bahagikan dengan 2. Jadi itulah ukuran bagi kanta kita, iaitu 55mm. Jadi kalau kita tengok ukuran, 3 ukuran yang ada dekat lengan tadi, ukuran yang paling kiri 55mm dan ukuran di tengah kita tadi 14mm. And now sekarang kita cari pula ukuran temple kita. Macam mana kita nak cari ukuran lengan kacamata? Okey, ukuran lengan kacamata ni sebenarnya kita perlu sendiri cuba. Kita kena cuba sendiri. Dia tiada ukuran spesifik. Kita boleh agak-agak lah ukuran tu. Tapi susah sebenarnya untuk kita tahu sama ada selesa atau tidak ukuran lengan tersebut. Jadi bila kita cuba kacamata, pastikan lengan tu tidak terlalu panjang. Sekiranya terlalu panjang, dia menyebabkan spek mata kita longgar. Itu yang kadang-kadang bila kita pakai dia terjatuh ke depan. Dan salah satu tanda bahawa spek mata tu longgar adalah lengan tersebut melebihi telinga kita. Dia terkeluar ke belakang. Manakala kita juga perlu pastikan bahawa lengan kacamata juga tidak terlalu pendek. Sebab sekiranya lengan kacamata kita terlalu pendek, kita akan rasa sakit nak pakai. Kita akan rasa tak selesa. Sebab tu, kita perlu pergi ke kedai dan cuba sendiri spek mata tersebut. Supaya kita boleh tahu kedudukan bahawa temple ataupun lengan spek mata tu selesa ataupun tidak bila dipakai. Begitu juga dengan pad arm ataupun nose pad yang dekat kawasan tengah tu. Kadang-kadang kita nak make sure kedudukan spek mata kita sesuai dengan mata kita. Kadang-kadang kita nak rasa selesa. Seeloknya kita pilih jenis yang daripada metal. Kalau kita pilih jenis yang daripada metal tu, sebenarnya senanglah kita nak adjust. Tapi kalau kita dah memang pilih yang jenis dah bercantum dengan frame kan, yang tak boleh nak ubah tu, kita susahlah sikit nak adjust dia punya kedudukan nose pad tu. Jadi kedudukan nose pad tu pun penting juga untuk menentukan keselesaan spek mata kita. Satu lagi kriteria bagi kacamata adalah ketinggian lens atau ketinggian kanta tu sendiri. Bagi ketinggian kanta, yang ni lebih kepada macam mana bentuk wajah kita lah. Bagi mereka yang mempunyai bentuk wajah yang panjang, kita boleh try kanta yang sedikit tinggi, sedikit panjang lah. Dan bagi mereka yang wajah yang kurang panjang, boleh pilih kanta yang kurang tinggi. Untuk kita bincang lanjut hubungan kacamata dengan bentuk wajah, saya akan cerita mengenai dengan lebih detail dalam siri kedua. Jadi dengan itu, sekian saja dari saya setakat ini. Jumpa lagi di siri kedua kacamata. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.